Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pagi ini kita dapat menyambung pembelajaran tadabbur ringkas surah Yusuf, lebih kurang 20 minit. Ayat yang kita akan pelajari pada pagi ini adalah ayat yang ke-103, 104, dan kita cuba untuk masuk kepada ayat yang ke-105. Jadi ayat 103 dalam nota yang bercetak muka surat 95. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Terjemahan ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kebanyakan manusia, aksarun nas, kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau di sini adalah merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun engkau terlalu ingin supaya mereka menjadi orang yang beriman. Ayat 103 ini kita mesti kena kaitkan dengan ayat yang sebelumnya. Kalau kita masih ingat ayat yang ke-102 yang telah kita pelajari pada minggu yang sebelumnya, kita telah pun mengetahui bahawasanya cerita Nabi Allah Yusuf, cerita keluarga Yaqub ini, Nabi dapat mengetahuinya secara terperinci, menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang rasul, seorang utusan Allah. Jadi moga-moga dengan cerita kisah Nabi Yusuf ini dapat menarik perhatian orang-orang yang bukan Islam, terutama orang-orang Yahudi, kerana keluarga Yaqub ini mereka adalah golongan Bani Israel. Namun begitu, walaupun Nabi telah membuktikan baginda sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, tetapi kebanyakan manusia pada ketika itu tidak juga mahu beriman kepada Rasulullah, walaupun terbukti dia adalah utusan Allah. Buktinya macam mana dia boleh tahu kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, sedetail-detail kisah Nabi mengetahui, kan? Bermula daripada mimpinya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam perigi, semua Nabi boleh cerita, tidak ada satu pun yang tertinggal. Tetapi walaupun Nabi mengetahui perkara ghaib yang Allah wahyukan, tetap tidak mahu beriman kebanyakan manusia pada ketika itu. Jadi apa yang kita dapat pelajari daripada ayat yang ke-103 tadi? Yang pertama, ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW ini sangat teringin. Nabi ini dia memang nak sangat-sangat bahawa kaumnya itu beriman kepada beliau.
Sebab ayat tu kata walau harasta, walaupun kau ni sungguh-sungguh nak beriman, tapi pilihan nak beriman ini bukan di tangan Rasul. Rasul tak boleh memberi hidayah. Rasul hanya boleh mengemukakan bukti bahawa dia adalah Rasul. Tapi orang nak beriman tak beriman ini bukan di bawah kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan Nabi ni dia memang nak umat dia menjadi beriman. Okey, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua daripada ayat ini, kita dapat mengetahui di zaman Nabi SAW dulu hanya sedikit yang mahu menerima dakwah dan mereka beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak tidak mahu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, ayat ini memberikan semangat kepada Rasulullah. Walaupun Nabi berusaha nak menjadikan mereka beriman, tapi Nabi tidak ada paksaan ataupun Nabi tidak ada mempunyai kunci hidayah kepada mereka. Baik, kita masuk ayat yang ke-104. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Engkau, iaitu Nabi SAW, tidak meminta kepada mereka sebarang ganjaran. Okey, ayat 104 ni mesti kita kaitkan dengan ayat 103. Okey. Nabi ni dia punyalah ikhlas nak menyampaikan dakwah ni. Allah mengatakan Nabi tak pernah minta upah, bayaran tentang apa? Tentang apa yang Nabi nak sampaikan, tentang dakwah. Cerita kisah Nabi Yusuf ni pun Nabi tak pernah nak minta upah, bayar. Lepas tu Allah mengatakan sedangkan Al-Quran itu tidak lain hanyalah menjadi zikr, menjadi peringatan daripada Allah bagi umat seluruh manusia. Okay. Allah memberitahu kepada kita, tetapi ayat ini dia seperti sasarkan kepada Rasulullah. Dalam masa yang sama Allah bagi tahu kepada kita bahawa Nabi SAW ini dia dalam menyampaikan dakwah, dia sampaikan cerita kisah keluarga Yaqub ni, semuanya tujuannya apa? Tujuan adalah ikhlas, tak ada sebab-sebab lain. Lepas tu pula kisah keluarga Yaqub, termasuklah mana-mana ayat Quran, semuanya adalah untuk mengingatkan manusia kesemua sekali. Okay. Kita sedia maklum Nabi boleh mengetahui perkara gaib setelah Allah memberitahu. Kan? Kalau adalah mana-mana manusia yang dia tahu perkara gaib, tentu dia dah gunakan kepentingan tu. Untuk apa? Untuk dia tarik orang. Mungkin dia boleh pengaruh orang disebabkan dia tahu perkara gaib. Lepas tu ramai guru-guru yang mengambil kesempatan terhadap anak murid dia. Kan dia boleh cerita benda yang lepas tu. Tetapi Nabi SAW tidak. Dia menyampaikan apa yang Allah minta disampaikan. Okey, daripada ayat ni kalau tuan-tuan baca dekat situ ada sedikit ulasan bahawa Nabi SAW ini dia dalam apa pun perkara, termasuk Nabi mengetahui kisah Nabi Allah Yusuf tu bukan ada sebab peribadi, bukan ada kepentingan, bukan nak juga membina
pengaruh dan sebagainya. So ayat ini apa yang dapat kita pelajari ada dua, kita ringkaskan. Yang pertama, ayat ini telah menunjukkan bahawa betapa ikhlasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Kalau Nabi ni dia nak buat duit menyampaikan dakwah ni, kaya dah. Tetapi Nabi SAW tidak dakwah memikirkan tentang wang, ringgit. Apatah lagi Nabi nak membina kepentingan-kepentingan yang lain. So Nabi SAW adalah Rasul yang ikhlas menyampaikan dakwah. Pelajaran yang kedua, apa yang disampaikan kepada Rasul disampaikan pula kepada kaumnya, kepada umatnya, adalah sebagai peringatan bagi umat seluruhnya. Jadi kalau tuan masih ingat, tuan sempat kira tak, ada berapakah pelajaran kesemua sekali sampai ayat 101 lah? Sempat kira? Tak apa, nanti kita boleh tengok pengajaran kan. Kita dah belajar pelajaran 1, pelajaran 2. Cuba tuan balik nanti kira, ada berapa pelajaran yang dapat daripada kalau kita ambil daripada ayat 1 sampailah kepada ayat 101, kisah Nabi Allah Yusuf. Pelajaran-pelajaran itu, pengajaran itu semuanya untuk apa? Untuk mengingatkan manusia kekuasaan Allah, bagaimana Allah ni maha mengetahui, bagaimana Allah ni maha hikmah dalam menjalankan takdir dia. Begitulah pelajaran yang boleh kita ambil. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke 105. Ayat 105 ni kita mesti kaitkan dia dengan ayat yang ke 104, 103, 103, 104. Walaupun Nabi sangat teringin, Nabi memang nak sangat umatnya beriman. Walaupun Nabi ini dia ikhlas dalam menyampaikan dakwahnya, tetapi kita tahu mereka tidak mahu juga beriman. Jadi ayat yang berikutnya ini, Allah telah membuat kecaman kepada orang-orang yang tidak mahu beriman kepada Nabi SAW, dengan Allah menyatakan, وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Terjemahan ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berapa banyak ayat-ayat ataupun tanda-tanda ataupun bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah, yang mana tanda-tanda itu boleh dilihat dengan jelas di langit dan juga di bumi, yang mereka itu menyaksikan ni dalam ayat ni mereka nampak dengan jelas berulang kali ketika mereka melaluinya, namun mereka tidak juga menghiraukannya. Ayat ini
Allah Subhanahu wa taala mengecam, Allah mengkeji orang-orang Arab musyrikin, termasuklah orang-orang yang lain, yang mereka ini sebenarnya nampak jelas kekuasaan Allah. Antara, kalau kita tengok ayat ni, dia ada kata ketika mereka melaluinya maksudnya, kita tahu orang Arab Mekah ni, mereka selalu lalu lalang tempat-tempat umat-umat yang Allah pernah binasakan. Mereka pernah jumpa, mereka lalu tempat kaum Nabi Allah Lut, mereka lalu tempat kaum Nabi Allah Samud, mereka lalu di tempat kaum Nabi Allah Saleh. Mereka lalu ulang alik, musim sejuk, musim panas, keluar Mekah nak pergi Syam, mereka nak pergi Yaman, mereka lalu tempat-tempat itu. Tapi mereka mengambil apa? Mereka tidak tergerak hati mereka, mereka tidak insaf, mereka tidak mengambil peduli akan kekuasaan Allah yang telah membinasakan umat-umat terdahulu. Kenapa mereka dibinasakan? Kerana mereka ada perangai yang sama, iaitu mereka tidak mahu beriman kepada rasul-rasul mereka. Walaupun rasul-rasul dulu ni sangat teringin juga mereka beriman, dan rasul-rasul dulu ni pun ikhlas menyampaikan dakwah, tapi mereka tidak mengambil peduli, mereka tidak mengambil indah. Dan bukan sekadar itu, mereka boleh tahu bahawa Tuhan yang Esa itu benar-benar wujud, ada pada di langit yang besar dan juga bumi. Baik, ayat ini tuan boleh baca keterangan dia, ada dinyatakan pada muka surat yang ke 100. Okey. Jadi ayat ini apa yang dapat kita pelajari? Nombor satu, Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa tanda-tanda kekuasaan Allah yang membuktikan Allah itu Esa adalah terlalu banyak. Boleh nampak dengan jelas kekuasaan Allah. Sebelum ni kita dah pelajari dah dalam surah Yasin. Kita dah pelajari dengan lebih jelas tanda kekuasaan Allah yang boleh nampak di langit, boleh nampak di laut, boleh nampak di darat. Kemudian yang kedua, tiada sebarang alasan ataupun sebarang hujah untuk menolak tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi jalan untuk kata bahawa ada makhluk lain yang berkuasa. Okey, kemudian yang ketiga, kita dapat pelajari daripada ayat ini, lalai tidak memikirkan ayat-ayat kauniyah, iaitu segala penciptaan yang Allah lakukan yang menunjukkan kekuasaan Allah adalah merupakan satu perbuatan yang tercela. Allah tak suka manusia ni, walaupun dia nampak tempat-tempat yang membuktikan bahawa Allah ni berkuasa menghapuskan umat-umat yang pernah dibinasakan. Sebab itu ini antaranya beginilah. Selalunya kalau orang pergi Jordan, tuan-tuan pergi tempat-tempat yang kaum dibinasakan, macam laut mati. Orang pergi laut mati, dia insaf ke? Ataupun dia boleh bergelak ketawa? Dia lalu dekat Petra, dia lalu dekat tempat Madain Saleh, sampai ke Arab Saudi sekarang dia nak buat tempat tu sebagai pelancongan. Ini dipanggil hati manusia yang mati. Sepatutnya dia pergi tempat kaum Samud,
tempat umat yang dibinasakan. Dia lalu tempat kaum Nabi Allah Lut. Dia lalu tempat kaum tempat kaum Nabi Allah Saleh yang telaga tu. Sepatutnya dia pergi bukan dalam keadaan yang gembira, dalam keadaan yang bersukaria. Sepatutnya dia pergi dalam keadaan yang insaf, dalam keadaan yang dia takut. Ramai orang dia silap sudut tengok. Dia pergi tengok yang Madain Saleh. Dia tengok yang Petra yang diukir batu-batu daripada gunung tu. Dia boleh takjub pula yang batu tu. Faham tak maksud saya? Dia salah sudut, dia tengok, dia rasa kagum apa? Oh, hebatnya kaum Nabi Allah Saleh ni. Hebatnya kaum Samud ni, dia boleh ukir batu-batu yang boleh ukir gunung ganang tu. Dia terlupa untuk memberi kekaguman pada siapa? Pada Allah. Dia silap sudut sebab jiwa dia pergi nak melancong. So yang dia kagum kepada apa yang dia tengok, sepatutnya dia pergi melancong. Sepatutnya dia nak menambahkan rasa apa? Sepatutnya dalam jiwa dia bukan kagum dibuat ukir tu. Sepatutnya dia kagum kepada Allah. Sepatutnya dia kata apa? Padan muka korang nampak macam kuat sangat, boleh ukir batu-batu pada gunung-gunung ni. Apa dah jadi pada korang? Berkuasanya Allah. Sepatutnya sudut itu. Tetapi orang kita ni dia pergi sudut lain. Sebab itulah apabila dia pergi tempat-tempat seperti ini, diri dia tak berubah. Dia tak semakin takut kepada Allah. Sepatutnya dia pergi dalam keadaan nangis. Nabi lalu tempat kaum Nabi Allah Saleh, tempat telaga tu, sahabat singgah. Nabi minta buang air tu, kata Nabi. Kalau kamu nak masuk ke tempat macam ni, kamu datang dalam keadaan kamu menangis. Bukan boleh selfie lagi kiri kanan. Saya pun tak faham manusia jenis apa yang macam ni. Tapi syarikat pelancongan pula ambil kesempatan. Dia masuk dalam tempat-tempat yang kita akan berjalan. Orang pergi dah masuk untuk melancong, dia dah terbalik daripada apa yang Allah kehendaki. Sebab tu Allah simpan saki baki umat-umat tu untuk bagi pengajaran kepada manusia. Jadi kalau kita lalai, silap pandang kita kepada benda-benda itu adalah satu perbuatan yang tercela. Rugi duit yang kita belanjakan itu kalau tidak menambahkan rasa kegakuman kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi moga-moga kita dapat manfaat pengisian kita pada pagi ini. InsyaAllah kita sambung keesokan harinya pada ayat yang ke-106. Dan minggu ini kita akan tamatkan pembelajaran tadabbur ringkas surah Yusuf. Kemudian kita akan sambung nanti dengan surah yang lain. InsyaAllah kita akan pelajari surah Ar-Rahman. Jadi kita berhenti dengan kadar ini. Moga Allah memberikan kita manfaat. Kita dapat menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi yang selama ini berjuang untuk memberikan hidayah, menyampaikan Islam kepada diri kita. Dan alhamdulillah kita termasuk orang yang beriman. Moga-moga Allah kekalkan iman kita ni sampailah kita mati, dan kita mati sebagai seorang yang benar-benar Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.